Masih juga kerana sudi untuk join Akademita Sports ni, menyertai kerana kita tahu tujuan kita nubuhkan Akademita Sports ni adalah untuk mencari pelapis-pelapis pada mentor-mentor yang anda lihat di hadapan sekalian. Tanpa masa, saya menjemput saudara Naufal Hakim untuk dia bagi taklimat sikit dan ucapan berkenaan dengan Akademita Sports. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kesimpulan mentor ATF dan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya, saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi join ATF ni. Sebab ATF ni kalau dari segi objektifnya, seperti yang saya cakap tadi, untuk kita melahirkan pelapis-pelapis yang baru. Jadi untuk itu kami ada guideline ataupun garis panduan untuk program ATF ini. Kalau boleh, setiap peserta ATF ini dikehendaki untuk hadir sebanyak 3 kali, iaitu semua kelas yang dianjurkan, supaya kita dapat ikut langkah demi langkah untuk jadi seorang yang berkemahiran. Kalau kita skip satu slot, rugilah kita. Sebab untuk nak dapat peluang yang macam ni bukannya senang. Yang isi spreadsheet ramai, yang terpilih hanya kita ini je. 9 ini sahaja yang dapat. Jadi yang terpilih ini kira anda sangat bertuah lah. Kemudian yang kedua, saya nak terangkan mengenai slot. Ada 3 slot. Slot hari ini ialah teknik komunikasi dan cara berurusan di Balai Polis, Himayatul Usrah dan Med'am oleh Hafiz Haizal dan Kak Wan. Dan untuk minggu hadapan 24 hari bulan, slot kes, pengurusan kes dan tips keselamatan oleh Fakhruddin Al-Razi. Dan untuk 5 hari bulan 8 hari bulan 5, teknik pengurusan di mahkamah dan praktikal oleh Zulfikri dan Tuan Nadira. Okay, kemudian pada 8 bulan 5 itu kita akan ada majlis penutup dan jamuan. Kemudian untuk sesi penilaian, pada kelas hari ini, mentor-mentor ni akan tengok siapa di kalangan kita yang nampak menyerlah. Kemudian, nama-nama itu akan dibagi kepada saya dan timbalan. Kemudian, apabila habis 3 kelas nanti, nama-nama ini akan dikumpulkan dan dinilai. Orang yang paling banyak penilaiannya ataupun markah yang terbaik akan dibawa untuk ke mahkamah, Balai Polis, Himayatul Usrah dan sebagainya. Kita lebih guna sesi praktikal terus. Jadi, kalau inginkan terpilih untuk ke tempat-tempat yang seperti ini, cubalah beri komitmen yang terbaik untuk program kita pada kali ini. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Mentor ATF. Jadi kita kena diri juga. Okay, tanpa masa dijemput saudara Adib Dai untuk memberikan ucapan seterusnya merasmikan ATF kali yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha saudara Faris selaku pengurusi JKK Keselamatan dan Kepembinaan. Yang berusaha saudara Naufal Hakim, pengetua Akademita Sports 2016. Badan pengetua saya tak pasti. Asma Hasan. Dan seterusnya mentor-mentor Abel yang Kak Wan. Dan seterusnya semua sahabat-sahabat yang berada di sekalian. Jadi alhamdulillah Allah bagi izin kepada kita pada pagi ini, pada Jumaat yang penuh barakah ini, untuk sama-sama kita berkumpul dalam satu kelas pertama lah. Kelas pertama Akademi Tahfiz pula. Akademi itu bukan Aziz jadi Akademi Tahfiz Aziz. Akademi Sports yang alhamdulillah disegarkan kembali. Dengan tahun ni alhamdulillah diwujudkan balik untuk mencari pelapis-pelapis yang saya rasa pentinglah untuk ada di FB ni. Yang kita tahu Abel pun akan balik nanti, kawan pun dah keempat. Jadi kena ada pelapis-pelapis yang akan melapis dari segi urusan keselamatan dan sebagainya. Jadi saya harap kita yang terpilih dalam akademi ini ambil kesempatan yang ada ini, cuba hadir walaupun pagi Jumaat ke macam mana, cuba hadirlah setiap kali kelas yang diadakan untuk kita ambil manfaat bersama-sama
Dan kalau kita lihat perkataan Islam itu sendiri adalah daripada perkataan selamatan, selamat sejahtera. Jadi kita sebagai umat Islam ni kena rasa ada tanggungjawab untuk menjaga keselamatan diri kita sendiri dan orang sekeliling kita. Jadi amat bertuahlah semua korang semua, kerana diberi kesempatan, diberi peluang untuk belajar macam mana nak mengurus, macam mana nak berhadapan dengan polis di balai polis dan sebagainya. Jadi yang kesempatan yang sebaiknya lah untuk belajar, untuk bertanya apa-apa tip-tip daripada mentor-mentor yang legend-legend ada dalam keselamatan ni. Jadi sekadar itu sajalah. Ini saya merasmikan Akademi Task Force kali ini dengan silbang ada berkatilah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saudara Presiden. Untuk maklumat semua, kelas ni akan berlangsung selama 1 jam setengah. 1 jam akan diketuai oleh mentor kita. Sesi bagi ceramah sikit. Dan 9 jam kita akan ada soal jawab. Untuk pengetahuan jawab kita ganti. Sebenarnya slot hari ini sebabnya slot cara pengurusan kes. Tapi sebabkan ada masalah dengan mentor Saudara Fakhruddin, so kita tukar dengan slot yang baru yang Novel beritahu tadi, cara urusan di Balai Polis Mahkamah sekalian. Saya rasa setakat itu majlis pembukaan kita. Kita teruskan dengan kelas kita lah. Selamat kerja. Semoga fokus lah. Okay, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hafiz. Terima kasih. Saya penganiskan Syabak ke sini lagi, yang apa yang belakang boleh. Ada lagi yang peserta semua ke depan. Kalau bukan tak apa, tapi kalau peserta ke depan lah, jadi nampak boleh dengar. InsyaAllah hari ini saya dan Puan Najira akan menyentuh tentang Balai Polis, Himayatul Usrah dan Muda Ilham. Balai Polis semua tahulah, Balai Polis. Himayatul Usrah ni macam lebih kepada institusi yang menjaga hak asasi wanita. Dan Himayatul Usrah akan disentuh oleh Wan Najira sahaja. Saya tidak akan terlibat sama ada 10% 20% sebab saya memang tak tahu. Himayatul Usrah memang dari segi JKK dia orang jaga, mana kes hanya melibatkan wanita, so pihak lelaki macam tu. Wakil lelaki tidak akan pergi sendiri. Nama ada wakil tu hanya teman sampai ke pejabat ataupun tak pergi langsung. So semua tu akan disentuh oleh Wan lah. Dan yang ketiga Muda Ilham. Muda Ilham ni lebih kurang macam pendakwa raya lah. Pejabat dia orang bangunan di pintu gate bab isi ilmu. Akan ada bila macam mahkamah sekian. Ada itulah Muda Ilham. Okey, pasal ni nak tambah tentang apa yang disebut oleh Hazmi dan juga Hadib tentang ATF, Akademi Task Force. Akademi ini diasaskan oleh Ustaz Zaid Dr. Muhammad Zaid bin Ismail di Halawiyat Khamfar. Tahun berapa anda tak ingat. Masa tu anda bincang dengan dia, dengan Ustaz Ahmad, dengan juga dengan saudara Abdul Hazam. Wan ada ke tiga? 4 orang. Ana Abdul Hazam, Ustaz Zaid dengan Ustaz Ahmad. Objektif dia cakap dia nak, sebab dia kata tak ramai pelajar kita yang boleh, bukan boleh bercakap tu satu hal, yang boleh ke hadapan dalam pengurusan kes, sama ada di Balai Polis ke di Muda Ilham ke apa-apa, semua nak cari. Pada KK bawah dia ada kita kata tugas-tugas khas. Tugas-tugas khas ni tiba dalam translator, pergi ke balai untuk jadi translator pada siapa-siapa yang nak buat laporan lah. Lepas tu pergi ke mahkamah. Jadi dia orang nak benda tu lebih ramai. Bukan lebih ramai dia maksudnya bila kata ada kes tukar-tukar orang, tak, just functional. Maksudnya boleh, bukan seorang aja yang terlibat. Kalau boleh ramai-ramai. So sejak itulah ditubuhkan Akademi Task Force. Cuma pada zaman kita orang tak tahulah kita orang buat ke tak.
Masa tu waktu yang agak pack, ramai sangat orang dan kes yang terlalu banyak. Masa tu kita baru balik daripada pertemuan dengan Ketua Polis Utara. Dan lepas tu yang Ustaz Zaid sebut tentang Akademi Task Force. Tak apalah. Okay, first kali saya nak sebut tentang balai polis. Siapa tahu berapa banyak balai polis yang ada dekat IBIT ni? 2. Siapa sebut dulu tadi? Berapa balai polis yang ada dekat IBIT ni? Balai polis dekat IBIT ni pun saya pun tak tahu berapa. Cuma yang famous ni ada 2 lah. Makhfar Janubi. Pasal satu lagi balai polis dekat Balat. Pasal satu lagi yang awak nak dengar ni pada famous je, Makhfar Orbi. Orbi tempat orang buat iqamah. Cuma yang bagaimana dia orang bahagikan. Kita ni Hijazi ni berada di bahagian Janubi. Sebab tu kita pergi apa-apa laporan ke Makhfar Janubi. Orbi ni daripada Hijazi ni ke atas sana. Jadi ada setengah kes yang mana melibatkan kawasan area IBIT Mall. Polis datang, kita telefon polis datangnya Makhfar Orbi. Bila kita cerita, dia kata yang ni kes Janubi. Jadi benda tu yang kena jelas bahawa Hijazi sepenuhnya bawah Janubi. Tiada yang ke Orbi, tiada yang ke tempat lain. Janubi sahaja. Makhfar Janubi, Makhfar Orbi. Dua-dua ni balai polis yang sama. Balai polis lah. Tak ada yang ini pusat iqamah saja, tak ada. Cuma kita bahagian iqamah dia orang memang khususkan ke Orbi. Dulu kita orang dekat Balat, bukan dekat Orbi. Sekarang ni pun dia orang dah biasalah harap kan. Okey, kemudian perlu dijelaskan juga tentang polis. Di Mantikah Irbit ini dia ada satu kawasan zon Shimali dipanggil. Zon Shimali ni ketua dia ada seorang. Maksudnya setiap seluruh Jordan ini dia punya organisasi polis lah. Organisasi polis dia ada 4 zon. Zon utara, barat, timur dengan selatan. Macam biasalah. Zon utara ni Shimali ni bawah dia ada Irbit, Mafraq, Ramsar, Ajilun. Irbit, Mafraq, Ramsar, Ajilun. Apa tu lagi man? Ada 4 dia lah yang kau perlu tahu. Irbit, Mafraq, Ramsar dengan Ajilun. 4 ni di bawah zon Shimali utara. Okey. So nanti kalau tiba-tiba, sebab nanti kadang-kadang kes-kes pelajar Melayu ada setengah tu sampai terus kepada pejabat Shimali. Rais orang panggil dia Rais Iklim Shimali. Banyak sekarang ni ada dah 3 kes yang sampai ke pengetahuan dia. Maksudnya bila kata sampai ke pengetahuan dia, balai polis Makhfar Janubi ni akan mengamuk. Bukan mengamuk, dia lebih macam marah. Sebab apa laporan kau sampai pada dia. Sepatutnya sampai pada dia orang dulu. So apa-apa kes nak pesan kat sini untuk pengetahuan korang, apa-apa kes sekalipun, kalau pergi ke balai polis jangan pergi kepada ketua dia orang terus. Itu Rais Iklim Shimali. Pergi ke Makhfar Janubi dahulu. Ikut prosedur dia orang. Prosedur dia orang pergi ke Makhfar Janubi. Jangan sekali kata kes ni penting, telefon Rais Iklim Shimali. Bukan pernah, nombor dia ada pada beberapa orang pelajar Melayu kat sini. Pada saya ada satu. Jadi jangan gunakan kelebihan itu. Kalau nanti suatu hari nanti korang dapat nombor dia, masa meeting tadi ke dia pun bagi nombor dia. Lepas tu dia bagi nombor, kalau ada apa-apa kes call telefon dia. Jangan telefon dia. Pergi ke Makhfar Janubi dahulu. Ikut prosedur dia. Jangan tiba-tiba nak langkau. Walaupun kita kata kes ni penting, tak. Benda tu kalau kita langkau dia, mulalah lepas ni Makhfar Janubi tak layan kita lah. So, kena jaga hubungan dengan polis lah. Kes seterusnya masuk pada pengurusan kes lah. Pengurusan kes di balai polis. Nanti Wan kalau ada apa nak tambah. Satunya tentang bahasa. Bahasa. Korang rasa bahasa yang perlu digunakan di balai polis ni bahasa Fusha ke bahasa Ami? Ami saja. English. Fusha, Ami. Fusha dengan Ami dua-dua boleh. Nanyalah. Sebab polis dia orang dah dilatih untuk Fusha. Tapi kalau kita cakap Ami pun dia faham tak? Cuma contoh tiba-tiba kau campurkan Ami dengan Fusha, kita pun tak faham apa perkataan ni Ami ke Fusha, dia tak tahu. Kita main sebut je biddi. Ada benda tu Ami kan, Fushanya uridu. Jadi bila kita pun main sebut je, polis kalau dia tak faham dia akan cakap stop, cuba kau cerita balik. Jadi kalau dia bawa perangai macam tu, jangan marah dia. Tak ada masalah pun sebenarnya, ulang je balik. Cuma kalau boleh,
Kadang kalau kata yang power Fusha sajalah. Tapi kalau boleh AMI pun lagi bagus. Sebab AMI dia orang lebih senang untuk faham cerita. Tapi dalam penulisan report, sebab dia orang tak ada ni, dia orang tak ada komputer. Komputer dia orang tu selepas kita dah buat report, dia orang akan tulis tangan atas kertas tu lah. Kalau kat Malaysia dia orang ambil catatan, dia orang tulis dalam komputer terus. Kalau dekat balai polis Arab ni, dia orang tulis atas kertas. Kadang-kadang tu dia orang siap, kita pula yang kena tulis sendiri. Dalam bahasa Arab, kita pula tulis, kita pun tak faham nak tulis apa. Kadang-kadang. So dari segi tu Fusha dan AMI dua-dua boleh. Cuma objektif kita ATF ni adalah untuk AMI. Janganlah masuk ATF tiba-tiba keluar ATF cakap Fusha lagi. Kacau lah yang tu. Yang tu kacau. Dari segi bahasa saya macam cakap terabur sebenarnya. Tapi tak apalah. Okay, dua-dua boleh bahasa Fusha. Contohnya pergi ke balai polis. First kali sampai dekat siapa pernah pergi Mahfaz Janubi? Tak pernah. Nafal kau lah. Yang lain-lain? Yang atas ni tak pernah pergi Tak pernah pergi Okay, tak apa. Mahfaz Janubi tu dia ada pintu pagar. Wajib kan. Sampai tu dia sebelah apa tu petrol station. Stesen minyak. Sampai tu dia akan ada satu pondok guard tu. Pondok guard ni yang selalu jaga ni kuli-kuli dia. Pegang senapar gitu. Lepas tu dia pun kalau kita sampai dia akan tanya, kau nak pergi mana? Kau nak pergi mana? Kau faham kan? Kalau bahasa Arab dia apa kan? Kalau dia sebut bahasa Arab faham kan? Sebab kadang-kadang bahasa dia terabur sikit. Jadi kita bercakap lah. Selalunya kita akan pergi, kita akan cakap nak pergi ke Bidiruh ila apa benda kan? Kisim Janahi. Kalau Kisim Janahi. Kisim Janahi. Janai. Tapi dia kalau mencuri lain pula. Di bawah tu. Cakap je ada tak perlu selalu kita pergi, kita akan kalau yang KK ni lah, dia orang pergi, kita nak pergi ke Kisim Janahi. Dia bahagian jenayah. Itu kalau dia orang pergilah. Sebab KK dia orang memang nak selalu pergi. Jadi kalau tiba-tiba dia cakap nak pergi sana, orang tak heran lah. Tapi kalau kata macam apa tu, task force, sebab kita ada ramai, takkan kita nak pergi semua orang sekaligus ramai, tak boleh. Mungkin yang KK akan buat sistem giliran. Kalau pergi tu jangan cakap pergi ke Kisim Janahi. Nanti dia tak percaya sebab muka jarang datang. So cakap je berlaku kecurian. Fisargah ke apa ke, ataupun fitaharus jinsiyah ke, ikut pandai lah apa-apa kes yang berlaku, cakap je macam tu. So dia okay, lepas tu dia akan bagi. Setakat ni tak ada lagi lah pelajar Malaysia yang dihalang masuk untuk laporkan kes. So kau pergi ke sana, cakap macam tu je. Cakap kes yang berlaku, dia tanya apa, jawab apa yang ditanya sahaja. Masuk. Dia bawah sekali tu, tingkat bawah tu ada yang am kan, yang belah kanan dia kan. Yang tu macam kes-kes biasa kan. Kes-kes biasa. Bahagian atas tu bahagian jenayah. Yang jenayah ni macam kes-kes apa tu, gangguan seksual ataupun pecah rumah rompak yang memang melibatkan kes yang besar lah kita kira. Kalau kita cakap kes celup saku asalnya bawah kan. Tahu tak? Apa yang ke bawah? Yang bawa tak ingat. Sebab dia pun sebab saya pernah kena bawa kes mencuri, dia suruh ke bawah. Bila turun bawah dia suruh naik atas balik. Tapi korang jangan marah dia, jangan tension sebab kalau jadi tension dia macam saya lah. Dia akan jadi serba-serbi tak ada mood. Tapi korang jangan tension, kena relax je. Kalau kita masam muka, dia orang lagi masam muka kita. Sebab tu saya dah tak pergi dah Mahfaz Janubi ni. So korang nak pergi banyak kali ni. Tak payah masam-masam muka. Kalau dia suruh naik atas, pergi naik atas balik tak apa. Lepas tu kalau dah turun bawah balik, lepas tu dia suruh naik atas balik. Kalau dia suruh turun bawah balik, cakap dia, aku dah turun bawah tadi, dia suruh aku naik atas balik. Cakap Arab lah, jangan cakap Melayu. Okay. Dia ada bahagian tu lah. Selalunya dua kes ni lah, dua tempat ni lah. Itu apa panggil, kes Janahi dengan bawah tu am. Okay, am ni kes-kes yang simple lah. Kes-kes yang macam kita tak tahu suspek, kita tak tahu suspek macam mana. Sebab dia dua-dua tempat tu ada. Atas tu kes berat. Okay, lepas tu di sini kenapa perlunya ATF. Sebenarnya saya lebih suka panggil, bukan lebih suka, macam selaku penterjemah sebab ramai yang tak mahu pergi ke balai polis ni sebab dia kata apa, leceh. Sebab ada banyak kali kes pelajar pergi sendiri,
pergi sendiri. Lepas tu cerita. Dia satu part tau dalam balai polis ni ketika buat laporan. Polis akan tanya, kau nak dakwa ke nak aku dakwa? Engkau yang nak dakwakan ke ataupun kau nak aku yang dakwa? Ada beza tu antara dua tu, hukuman dia. Hukuman dia kalau kita yang dakwa, hukuman dia lagi berat. Sebab benda tu akan masuk dalam ni lah mudah ilham. Lepas tu kalau apa tu nak Google tu dah banyak-banyak macam tak kena yang perkataan ni. Tanya kawan, telefon kawan. Saya selalu je macam Bengong juga. Dia banyak je benda je tadi ni kan yang aku kata apa ya khilaf. Benda-benda tu pun bila kita masuk KK baru kita start tahu benda tu kan. Bila pula kalau kita tak masuk KK takkan kita nak sebut benda dalam kan. Cuci-cuci bagi ni. Okey. So orang akan terangkan tentang Himatul Usrah kan. Himatul Usrah ni basically dia tentang ni lah yang aku sudah sebut. Dia perlindungan wanita dan keluarga. Okay, so kalau kes-kes kat sini yang mana tentang perempuan lah kan, kes neraba ke violence abuse ke kan, memang pernah je orang bawa seorang ni untuk pergi buat laporan. Waktu tu juga ada seorang perempuan ni Arab lah, dia buat laporan dan dia kena pukul dengan ayah dia. So ke situlah apa-apa kes yang berkaitan dengan perempuan ke situ kan. Okay, basically dia benda yang sama je. Okay, Himatul Usrah ni dia on the way jalan nak ke Jas. Dia along tu dan mahal lah. Yang last one pergi ke sana dia ambil 4 JD. Which is sangat mahal dan tak satu macam tu lah. Kita boleh je fight untuk kurangkan lagi, tapi waktu tu dia tanya pemandu teksi yang lain. Pemandu teksi yang lain pun cakap 4 JD, 3 JD macam tu. So memang orang tak boleh nak lawan lagi kan. Terpaksa lah jual 3 JD kan. Okay, padahal apa boleh je lah minta untuk 2 JD je. 2 JD pergi, 2 JD balik. Okay, alright. Lepas tu itu Himatul Usrah. Okay. Sebelum tu mungkin nak bagi nombor lah kot, nombor Himatul Usrah ni. Sekejap. Kalau nombor polis dengan nombor Tifak Madani berapa ni? Ingat tak? Berapa? 9? 191. Berapa? 191 polis. 911 polis. Polis banyak nombor 112 juga. 112. Tapi 911 okey. Okay, so 911 itu apa istilah apa nilai. Kalau untuk nombor Himatul Usrah ni salin 02 7022 348. Okey, nanti orang beritahu kenapa orang bagi nombor ni untuk apa kan. Okey. So, macam mana nak cerita kronologi dia kalau ke sana macam biasa. Before kita ni kan, okey, first kali akan ada berlaku kes tau. Orang cerita tentang kisah benar lah terus senang sikit. Okey, ada sekali tu berlaku kes raba yang sangat teruk lah. Dia bukan sekadar pegang salib ke tersentuh ke sisi tak. Dia memang niat dia memang nak meraba tu kan. Okey, so bila orang sampai tu first kali kita sendiri akan rasa macam mana sebelum kita sampai tu kita sendiri dah kena relax kita punya emosi. Kita jangan terlalu immerse sangat dengan dengan mangsa tu sampai kita pun nangis-nangis sebelah dia. Kita pula jangan terlalu kerah hati sangat sampai tanya dia pegang kat mana lagi, dia buat apa lagi, macam tu kan. Okay, so macam bila sampai tu relax sampai dan kita tengok keadaan mangsa tu kan. Macam ada kes yang orang pergi mangsa tu memang tengah dia macam mana, dia memang dah bertenang. Ada pula setengah kes mangsa tu tengah nangis-nangis lagi. Ada setengah kes tu mangsa tu dia macam trauma sikit. So kita bila tengok macam tu kita kena pandai lah ambil keadaan. Maksudnya kalau tengah trauma lagi kita tak payahlah terus pergi tanya kan. Kita duduk dengan housemate dia juga, sama-sama housemate dia kan, bagi dia masa kan. Kalau dia dah bersedia untuk cerita baru kita okey cerita setakat mana yang dia ingat. Kalau dia tak ingat, kalau dia rasa nak berhenti tak ada masalah macam tu. Okey. So first kali kena betul-betul gentle lah benda ni kan. Okey, kita ambil dia punya maklumat apa semua. Dan kadang-kadang dia sekan. So kita kena push juga dia untuk tahu. Sebabnya bila kita nak laporkan nanti, kita kena mention. Dia peluk ke, dia pegang kat mana ke, dia selak kain ke, apa kita kena mention. Okay, so kita slow-slow kan. Dengar dulu kita first basically bila kita tanya dia akan cerita macam ni. Saya baru balik daripada ni, saya tak perasan ada orang kat belakang saya, tiba-tiba dia ada orang pegang saya takut saya balik. Macam tu kan. Itu jadi cerita kan. Okay, slow-slow kita kata, okay, awak ingat tak muka dia macam mana? Awak ada dengar bunyi apa-apa tak? Bunyi pelik tak sebelum tu? So kita slow-slow masuk kan. Ambil apa-apa benda-benda special features yang kita boleh dapat. Kan? Kalau apalah dia pernah nampak orang tu ke, orang tu tukang buang
sampah ke apa ke kan. Orang tu ada parut dekat muka dia ke. Dan sebagainya, ambil benda tu. Okey, ya ni waktu kita nak ambil apa nama tu? Laporan. Nak ambil dia punya laporan tu kan. Okey, lepas tu kalaulah mangsa tu dia ingat muka orang yang buat benda tu, ni tak kisahlah sama ada kes pun kes pecah rumah ke, kes samun ke, dia ingat muka orang yang buat kat dia tu. Lepas tu kita nak bawa dia ke balai polis kan untuk lapor. Kita ni tips daripada dulu-dulu kan, berkata pesan dekat mangsa tu jangan tengok muka orang lain. Sebab muka orang ni lebih kurang. So kita risau bila dia dah tengok muka orang yang buat ni, kita nak laporkan tu, saya rasa dia macam ni. Saya rasa dia macam gelap sikit, saya rasa dia macam ada misai, tak tahulah dia janggut ke tak, macam tu kan. Dia macam serabut kan. So bila dia ingat tu, kita kata okey, ingat betul-betul muka dia kan, jangan apa kharwatahan yang keliru kan. Okey. Yang tu kita ambil dia punya ni kan, dia punya laporan dia. Bila kita bawa pergi ke Khidmatul Usrah, kita akan laporkan kepada ni lah kan, polis kita. Okey. Kat situ tu orang tu dia sangat-sangat loving ke? Dia lain lah kalau macam dekat Mahfaz Janubi kan, macam tegas sikit kan, katang sikit. Dia macam keras sikit kan. Tapi kalau dekat Khidmatul Usrah ni, okey tak apa kan, apa masalah awak, awak terus cakap dengan saya macam tu. Dia macam dia faham kan, sebab ni masalah wanita dan keluarga kan. So dia memang bagi. Dan hari tu waktu orang bawa tu pun dia tanya, awak dah ready ke nak cerita? Kalau awak dah ready, awak cerita. Kalau tak ready ke tak apa. Apa dia rahim. Macam tu kan. Kita ambil masalah kan. Okey. So kat sana kita akan beritahu lah, kalau lah kita punya mangsa tu dia boleh berbahasa Arab dengan baik, biar dia cerita je kan. Biar dia cerita kan. Kita jangan nyampuk pula sekali macam, tadi kau kata cerita kan? Tu kan. Cerita pula menyampuk kan. Nanti polis tu akan nampak lah, kenapa tak synchronize kan. Macam tu. Tapi kalau dia boleh sikit-sikit, lebih baik kita je. Maksudnya either or lah. Jangan kita cerita sikit, dia cerita sikit. Kalau cerita sampai naik tangga tak, kita lepas jangan kan. Okay. So kalau dia boleh cerita sikit-sikit, kita cerita, lebih baik kita cerita semualah kan. Daripada A sampai Z kita cerita semua. Okey. Itu sebab kita tak pening lah dengan ni kan, polis tu kan. Okey. So macam tadi Hafiz pun dah sebut, kalau dia baju, color baju dia, apa yang dia buat, apa semua tu detail-detail tu semua dapatkan before kita nak pergi ni kan, lapor tu kan. Ni pun tips dari Sini Azam, dia kata macam Hafiz cakap tadi, on the way kita nak pergi tu, kita dah susun dah apa dia nak cerita nanti kan. Apa di mana hiya kanat ni kat mana-mana kan, di beka ataupun isyarat wahad syab iji min qadamha macam tu kan. Dah susun dah elok kan perkataan kita. Okey, so yang awak nak tekankan kat sini, harap semua orang lah kan, semua orang dari segi vocab dan juga kawaid tu dah betul dah. Dia perempuan kan, dia lelaki hu kan. Bidha, bido, jangan hantam je semua kan, sebab nanti nampaklah tak cantik lah kita punya ni kan. Lepas tu madhi mudhari' kan, dia kanat kan. Jangan macam apa semua berhantam mudhari'. Sebab ni kita nak cerita pasal yang dah lepas. Macam tu. Dan kalau contohnya kita cerita bagi pihak dia, kita jangan pula kata apa hiya bidi, faham tak macam kita tak cerita pasal dia kan. So hiya kanat taharush ni raba. Taharush biha je kata taharush bi. Raba saya pula kan, sebab kita tengah cerita pasal dia kan. So dengan kawaid ni kena faham kan, segala possession kan, kepunyaan kan, dia perempuan madhi mudhari' ni, ini kalau boleh latihlah daripada sekarang kan. So macam mungkin sebelum ni kita dah biasa cakap main lepas, pakcik-pakcik kat pasar dia faham je kan. Tapi lepas-lepas ni kita cuba kan, cakap kat dia akan saya tengah buat ni, saya tengah buat tu, guna kawaid ni, supaya biasakan diri kita untuk ni apa, saya makan budak-budak Arab, kawan-kawan Arab kat kita kat rumah pun, imbarih anakan macam tu kan. Jangan imbarih ana yemshi, apa macam masuk habis semua kan. Segala mudhari' amali kan, dia tak sedap. Okey, yang tu dari segi dia kita nak nak sampaikan laporan tu. Okey, lepas tu dah habis bagi laporan apa semua ni. Okey, time ni lah dia akan tanya, selalunya ni kan, polis kat situ dia akan tanya, awak tahu tak, maksudnya awak pernah nampak tak orang yang buat benda tu kan, awak pernah nampak tak orang yang buat kan. Macam ada kes sebelum ni kita boleh bawa sampai ke mahkamah sebab orang tu dia ada buka kedai dekat area tu kan. Dia ada buka kedai, so kita boleh panggil lah Khidmatul Usrah datang dan ni lah kan, tangkap dia apa semua, so kita boleh dakwa benda ni lagi jauh. Tapi banyak kes yang terlepas macam tu je sebab hari ni dia bawa tong sampah, esok-esok saya tak nampak dah. Hari ni dia macam lalu-lalu kat situ, lepas tu dah tak nampak dah kan. Jadi
kita terlepas macam tu je lah. Okay, so dia akan tanya, awak tahu tak siapa orang tu? Kalau kita tak tahu kan, ni pertama kali saya jumpa kan. Okay, so dia akan bagi nombor dia tu. Nombor tadi lah yang orang dah bagi tu. Dia kata, lagi sekali kalau nampak, awak terus call nombor ni. Sebab orang-orang ni ada je keliling ni tau. So bila kita call tu, dia boleh je minta ni orang-orang dia datang terus kan, tangkap orang tu. So inilah kegunaan nombor ni. So maksudnya na'udzubillah dah sama Allah, kali kedua kalau berlaku ataupun nampak lagi orang yang sama, terus call nombor ni. Sebab itulah pentingnya untuk mangsa ni, peringat kat kawan-kawan kan yang kena rabah kan. Orang tahu je, ramai je akhwat yang sekarang ni dia kena rabah tapi dia tak rasa pun perlu untuk lapor pada KK. Sebab dia rasa macam, alah kena sikit je macam tu kan. Dia kena kat bontot sikit je. Tak ada apa sensitivity kan. Okey. Sebenarnya kita lapor KK ni, kita bagi tahu all the features yang kita ingat pasal orang tu kan. Baju dia, dia punya tinggi, dia muka dia macam mana. Bukan untuk kita pun, sebenarnya untuk kawan-kawan kita. Supaya nanti bila orang nampak lagi, orang ni, orang akan elak, orang akan beringat, orang akan qaimatul usrah, macam tu kan. So, kalau kita tak lapor tu sebenarnya kita pentingkan diri lah. Dia tak kisah dah, hantar apa ni dia nak rabah orang lain, dia nak aku tak kisah. Janji aku kena sikit je. So, ingat yang kepada kawan-kawan kan, pesan kat mereka kan. Benda kecil-kecil yang betul dekat KK, dan KK memang ada kat situ nak tolong pun. Okay? Alright, yang tu. So, dia akan bagi nombor ni lah, dia akan minta kita call kan. Kalau tak dapat, maksudnya tak jumpa lepas tu, okay, apa nak buat? Okay, awak tak tahulah sama ada ni Naufal paskan tugas ni kepada ATF ataupun tak. Tapi macam waktu Tuan Nadirah kan, Tuan Nadirah yang suruh dia pegang tugas-tugas khas ni, Tuan Nadirah cakap kawan, dia kata lepas habis kes lapor apa semua tu, dia akan update kes dengan mangsa tu sendiri. Especially kes, kalau kes rabah lah, kalau kes kerja rumah, mungkin Syabak lah kan, dia akan update tanya dari segi macam kehilangan kan, hidup macam mana sekarang kan, susahnya apa semua macam tu, perlukan bantuan ke apa. Kalau dari segi akhwat ni, sebabnya bila kali pertama benda berlaku, selalunya akhwat tu punya punca dia. Maksudnya bukanlah akhwat tu punya punca, macam mana? Kadang-kadang akhwat ni dia jalan seorang-seorang kan, contohnya jalan seorang-seorang ke tengah malam, tempat sunyi, ataupun pagi-pagi tempat sunyi. Okay. Yang kedua, dia jalan dalam 2-3 orang tapi bergelak ketawa kuat-kuat sampai dia macam membuka ruang kan, macam tu kan. So kadang-kadang akhwat tu lah menjadi punca kepada berlaku yang benda tu. Tapi by the time kita ambil laporan, tak ada, dia kata tu lah kau punya pasal lah kan. Macam tu kan, tak cakap macam tu kan, tak boleh lah macam tu kan. Sebab orang pun tengah dalam emotional breakdown kan. Jadi kita lagi apa simpah minyak tanah kat atas api kan, janganlah macam tu kan. Tapi kita perlu faham yang sedikit sebanyak ada juga di pihak kita kesalahannya tu. So di sini dah berlaku, kita kena update kes lepas tu. Kita update lepas tu, tengok keadaan dia macam mana kan. Kalau dia trauma, dia dah okey ke tak kan. Kalau dia dia tengah sedih lagi je, dia dah bertenang sikit ke, kita kena update dengan dia kan. Sembang-sembang dengan dia tanya macam mana. Dan yang keduanya, kita naknya lah betulkan balik persepsi dia. Maksudnya macam Tuan Nadirah kata, ni pengalaman dia pernah je akhwat yang kena rabah, dia cakap dia tak nak jumpa dah mana-mana orang Arab, dia tak nak bertamu langsung dengan orang Arab. So Tuan Nadirah kata, ni salah lah persepsi ni kan. Sebab bukan semua orang Arab salah kan, bukan semua orang Arab teruk. Dan kita kat sini, memang kita nak kita kena bertamu dengan orang Arab kan, kita kat tempat mereka kan. Cumanya apa yang kita boleh buat untuk kita elakkan benda ni berlaku lagi. Sebenarnya macam tu lah, kita kena update. Dan gua rasa benda ni pun sangat baik lah kalau ATF amalkan benda ni lepas berlaku kes apa, update dengan mangsa. Supaya masa tu dia rasa lah macam ada lagi orang care pasal dia kan. Benda-benda macam tu okay. Yang tu lepas tu dari segi ruang satu lagi tentang mindset kan. Ni termasuk juga Syabak sebabnya pernah je berlaku kes okay, orang tak adalah nak menggalakkan untuk kita bila ada orang contohnya cubaan penyamun itulah kan, dalam apa serut whatever lah kan. Okay, benda tu okay, dan akhwat sendiri pun kadang-kadang dia tentang mindset tau. Okay, sebabnya orang pernah je handle satu kes ni yang dia kena acur pisau dari depan, agak jauh lah juga. Macam ni lah jarak dia. Dia orang tu minta semua handset dia ke duit dia apa semua macam tu. Okay, waktu tu orang tak adalah menggalakkan. Ini orang bukan menggalakkan untuk kita lawan balik. Sebab pisau kan, cara dia cucuk kat bahagian mana-mana tu, menggadai nyawa kan. Okay, tapi dalam keadaan yang orang tu cerita, orang rasa kita boleh je mengelak, lari, do something kan. Maksudnya macam
Dan ada je akhwat yang dia pernah kena benda yang sama. Dia kata pisau orang dibawa tumpul je. Macam tu. Dan lagi-lagi orang yang kena tu syabak kan. So orang bukan nak menggalakkan untuk lawan, tak okay, kalau ada peluang lari, lari. Itulah yang orang nak masukkan. Ada peluang lari, lari. Jangan terus simply give up lah. Itu. Dan yang ni bergantung pada mindset sebenarnya. Macam mana bila kita keluar rumah tu, kita dah mindset okay, bahaya boleh datang dari depan, belakang, kiri, kanan semua kan. So macam mana aku nak ready kan. Macam bila aku lalu kat lorong yang sempit kan, macam dekat Foket tu kan, itu jalan yang banyak kes kan. Aku lalu lorong yang sempit ni, macam mana aku nak elak daripada kalau ada kereta lalu, dia keluarkan tangan, dia rabak. Banyak kali dia berlaku benda ni kan. Dia kereta lalu, so kita dah sempit so kita mesti akan impact ke dinding. Dia keluarkan tangan, dia rabak kan. Banyak kali berlaku benda ni kan. So apa kita mindset kita, macam mana kita nak buat benda tu kan. Biarlah orang rasa macam orang bodoh kan, dah jalan dekat jalan ni, kita nampak kereta, kita keluar balik lorong kan. Biarlah orang nampak macam orang bodoh, tapi kita nak selamatkan diri kita. So keluar daripada lorong tu kan. Buat je something supaya nanti lepas tu dah kena tu memang tak sedap kan, kita dah kena tu kan. Okay. Itu so macam bila kita keluar tu, mindset kita macam mana kan. Kalau dulu waktu orang first year datang, ada seorang angkat yang dia kata all Arab men are pervert until proven otherwise. This is true, serious. Kan, kalau nampak dia pakai coat smart-smart pun, janganlah percaya 100%. Orang pernah jadi satu kes ni, aku ni di tengah shopping kat Ibn Mall. Tiba-tiba ada seorang ni approach dia, pakcik tua, pakai coat macam masa lecturer tu. Cakap kat dia, saya ada nak jual rumah. Saya seorang lecturer daripada, dia kata dulu dia kat Tekno. Tapi sekarang dia tak kerja situ lah. Tapi dia once lah kan, lecturer kat Tekno. Dia nak jual rumah kan. Lepas tu dia bagi number lah kat akhwat ni. Akhwat dia pun first year kan, cari rumah lagi kan. Dia bagi number. Lepas tu, akhwat tu cakap, bila dia call pakcik tu kan, dia call pakcik tu. Lepas tu, pakcik tu cakap pasal, dia tanya pasal rumah. Lepas tu tiba-tiba pakcik tu dah diam, lepas tu pakcik tu buat bunyi something. Dia takut lah kan, dia tutup phone. Lepas tu pakcik tu call lagi. Lepas tu pakcik tu buat bunyi something. Dia bukan bercakap, dia bunyi macam Allah lah, tak tahu lah kan, nak kata bernafsu ke apa ke tak tahu. Tapi itulah kan, dia bunyi something. So waktu tu ada bawah Wan ada ni task force ni. So minta diorang daripada task force ni untuk pura-pura kata nak beli rumah daripada pakcik tu. So dia pun buat macam tu lah. Dia pun call kata pakcik kami nak beli rumah, nak tengok rumah kan. Pakcik tu bawa kan. So Allah pergi tengok rumah tu apa semua, memang dah prepare lah. Syabak ada seorang tunggu dekat luar bangunan, tapi dia buat macam orang kata undercover lah kanan-kanan kan. Tak risau kalau tiba-tiba pakcik tu buat apa-apa kan. Diorang akhwat ni masuk bangunan kan. Tengok bangunan tak siap lagi pun. Nampak sangat lah tak tahu dia nak jual. Dia tak tahu bangunan siapa dia masuk kan. Lepas tu, lepas dah habis-habis tu, tak ada masalah pun lah. Pakcik tak buat apa-apa pun. Dia tak rabah, tak apa pun. Tapi tiba-tiba lepas habis tu dia kata, awak nak tak kita pergi minum Pepsi dulu ke? Pergi sembang-sembang dulu ke? Macam tu kan. Lepas tu macam, aku dah pelik kan. Dia kata lah kan. Tak, saya tak nak beli rumah ni. Dan saya tak nak awak call ada budak-budak Melayu dia cakap macam tu. Lepas tu kata, tak, saya tak buat apa pun. Saya just nak ajak awak makan-makan je. Macam tu kan. Lepas tu budak ni terus dia keluarkan, dia kata sini, dia kata tak, lepas ni awak janganlah kacau budak Melayu. Dan dia gunakan time Tizaiju, maksudnya satu gangguan lah satu gangguan kan. Tu dia cakap lah, awak nak ke kalau orang buat kat anak perempuan awak macam ni kan, ajak pergi minum Pepsi apa semua kan. Lepas tu dia dengar tu terus, okay, saya minta maaf kalau saya minta bawa macam tu. Alhamdulillah lah benda tu berakhir dengan baik kan. Betul lepas tu memang tak dengar lah apa-apa ni kan, dia gangguan daripada nombor dia lagi kan. So yang tu lah salah satu nak kata, pakai elok-elok pun belum tentu lagi kan. Kadang-kadang kita nampak dia pakai elok-elok je, tapi sekali bila kita lalu tu dia suar tangan nak ngabur apa semua kan. So sentiasa mindset tu lah, kena ready along tu. Basically yang tu lah kot tentang Matul Usrah, dia tentang perlindungan ni kan. Tapi Wan ingat je waktu ada sekali Hazmi cakap kat Wan kan, yang pergi sana tapi dia tak nak terima kan. Dia tak nak terima sebab dia cakap apa Wan tadi tu? Simple sangat kes. Okay. Wan tak tahulah kan macam mana the latest dia ada ni kan, kata kalau kes simple dia tak terima ke apa ke, Allah alam. Tapi dulu waktu Wan pegang fikir memang kes fresh tu Wan bawa je. Kita pergi lapor. Tapi kekurangannya macam ni lah. Satu, Matul Usrah jauh. So 2 jadi pergi 2 jadi balik. Dan kalau kita kes macam fresher je kan benda tu mungkin agak kata apa? Dia macam tak kurang berbaloi lah kan. Jadi cadangan Wan lah, apa semua dah ada nombor. Let's say dah berlaku kes fresher dan jumpa orang tu ke apa, terus call Matul Usrah ni. So dia datang. Tentu. So kita tak payah bawa ke sana. Kalau untuk kes fresher lah, sebab
takut tak balik dengan dua jadi balik tu. Dan case pressure pula banyak kan, tak kena kat sini, tak kena kat situ kan. Kalau semua orang kita nak bawa macam agak susah kan. Kalau yang Wan bawa dulu, Wan memang kumpul semua lah. Maksudnya so, waktu tu dia seorang ni je kerja dia kan, seorang dia je yang buat kerja tu. So kita kumpul ni laporan daripada semua akhwat yang kena tu, dan kita pergi dakwa untuk dia seorang lah itu. Tapi kalau macam ramai pelaku dia kan, jadi mungkin kita call je lah. Itu cadangan terpulang lah pada ni. Lepas tu mungkin satu lah kot Wan nak bagi ni. Ini ada kes yang Wan bawa bukan Wan bawa pun, tapi hilang dah. Hafiz nak tambah apa tu? Ada hilang pula saya tak. Kes ni berlaku tahun lepas. Tapi ni ada ke yang dah ikut pergi lapor? Ada je. Sabar. Tanya buat rasa apa lah. Saya lah kot. Itu je lah. Kita tambah saja nak tambah tadi. Itu Wan cakap pasal senior pisan. Maksud Arab ini apa nama cakap tadi? English tu. Boleh boleh. Yang senior pisan tu. Urban upward and proven otherwise. Okey. Sebabnya macam orang cakap, kadang-kadang ada orang yang pakai ikut, semua nampak macam pesyarah pun dia jadi gangguan visual. Ini pun pernah belajar batu, tapi bukanlah dalam tempoh 4 tahun ni. 5-6 tahun lepas pakai jubah jambah panjang rupiah di rumah. So tapi itu udah bisa dekat leher. Tu kita gua tak sure. Itu saja nak tambah ya. Kalau Wan sebut pasal pakai jubah, pakai kot, kita sebut pasal jubah. Maksudnya betul lah apa yang sini-sini duk pesan. Arab ni janganlah nak percaya 100% kita nak muka baik sikit ke. Kalau muka baik tu, kalau duduk masjid tak apalah, muka baik tu. Kalau yang jenis pakai jubah duduk masjid tak apalah. Kalau yang jenis yang pakai jubah tepi jalan ni, jangan pakai jubah tu yang ulama tak. Sini Arab bukan yang Melayu yang pakai jubah tu. Alim tak. Saya nak tambah lah selingan. So tak apalah sebab orang pun cakap kita dah lewat. Kita terus pada mudah ilham lah. Mudah ilham ni ada beberapa tips mudah je. Kalau polis cakap pukul 8, kadang-kadang polis kita pergi lapor, polis akan terus, kadang-kadang polis akan terus cakap okey, lagi 2 jam kau pergi dekat mudah ilham. Mudah ilham ni tempat dia dekat Bak Raisi Yarmu. Bak Raisi Yarmu depan tu, dia selalu masa situ lah. Kalau tempat lain baru malam lah, saya tak apa nak tahu sangat pasal pergi kat situ lah. So kalau dia cakap pukul 8, sebelum pukul 8 dia dekat sana. Sebab pendakwa raya dia, bila kita melibatkan urusan rasmi, kalau kita jumpa duta dia pun lah. Kalau duta cakap pukul 10, kita pergi ke pukul 10 setengah. Kalau dah polis cakap pukul 8, walaupun sebenarnya dia orang lambat kan. Dia lambat setengah jam, kadang sejam dia lambat. Dia tak tahu lah. Yang penting kita sampai dulu. Sebab kes kita bukan kes dia orang. Dia orang tak risau pun. Tak risau pasal kita. Kita yang kena dahulu lah. Dia cakap pukul 8, sebelum pukul 8 dah sampai. Lepas tu tempoh dalam pendakwaan ni bukannya sejam, 2 jam. Kadang-kadang 3 jam dah, 4 jam. Cepat lah. Kadang-kadang memang 3 jam, 4 jam lah. Lepas tu suasana mahkamah. Suasana mahkamah simple. Kalau nasib kau tak bernak baik, hari kau sampai tu adalah hari yang memang pack dengan pendakwaan. Kadang-kadang tu datang van polis, yang memang van polis yang bawa panduan dalam tu. Ada dah 3 kecil ada tu, ada 3 gerigi. Keluar muka yang memang muka bunuh orang semua tu. Muka parut sini, rambut panjang ikat semua tu. Itu nasib kau tak apa nak elok lah tu. Maksudnya bukan pasal dah paling secure. Polis sangat jaga tempat tu, jangan risau. Walaupun mungkin kau nampak kat pagar masuk tu pun tak ada orang jaga. Nak masuk ke pintu pun tak ada orang jaga. Tapi penjenayah takkan buat haram tu. Percayalah, sebab itulah tempat mahkamah.
Kecuali orang ni memang rare gila. Memang jenayah dia bukan dekat Ibik, seluruh dunia dia ada. Banyak kongsi dia ni. Geng dia memang besar. So dia berani nak batal polis, dia berani. Itu lain lah. Tapi dalam kawasan tu memang kawasan yang sangat selamat, insya-Allah. Cuma kalau kau nampak lah, dia akan masuk ni. Hujung ni tempat yang penjenayah dia kumpul lah. Kadang-kadang tu ada yang tak bergari, kadang-kadang ada yang bergari. Tu tak perlu kau nampak aktiviti tu, kau dah takut, kau pusing balik rumah. Tak adil lah. Buat tenang je, lihat tak ada masalah pun. Cuma lepas tu sedia. Apa yang kau perlu sedia macam sama je macam keadaan dekat balai polis. Latih lisan kau orang tentang apa yang kau nak cerita. Sebabnya proses pendakwaan pun sama je sebenarnya dengan polis pun. Cuma bezanya sebelum kau nak cakap, dia akan buka Quran. Sama ada buka Quran tak buka, korang lah, tapi dia akan letak Quran dalam kau orang. Kau tak tangan tu. So sumpah. Itu dah sumpah. Sumpah ni maksudnya kau tak boleh nak main-main lah. Macam ada polis kau nak macam nus-nus, kau cakap nus-nus. Ni tak boleh nak akan nus-nus. Dia nak A ataupun B je. Dia tak mau dah nus-nus. Masa tu kalau dia tanya, dia kata confirm yang ni. Kadang-kadang kita dah confirm dah. Lepas tu dia bertanya, confirm yang ni ke ada orang lain ke, muka lebih kurang dia ke, apa yang mungkin orang lain ke. Dia akan cuba buat kita ragu. Dia akan cuba, bukannya dia nak bebaskan ni tak. Dia saja nak test kita. Dia saja, bukan dia maksudnya niat dia tu untuk melepaskan suspek ni tak. Tapi dia nak tengok sejauh mana kita yakin dengan suspek ni. So kalau memang yakin, cakap je nak Mia bin Mia, tak apa masalah. Kalau Sabir bin Mia pun, cakap Mia bin Mia. Kecuali 50, kalau kata 30%. Jangan cakap kat dia 30% tak. Tapi nasihat saya, confirmkan lah dulu sebelum sampai tu. Nanti tak penuh lah bila sampai bab Mia bin Mia dia tu. Tak confirm lah, tu kacau. So kalau boleh confirm ke betul-betul. Kalau kata tak nampak muka, cerita panjang lagi lah. Kalau tak nampak muka, cakap tak nampak muka, tapi aku nampak badan dia. Macam tu. Aku nampak badan dia ni macam ni. Memang badan dia sebiji, baju pun sebiji. Walaupun muka tak nampak, tak apa, tak masalah. So Mia bil Mia kan. Jangan nak takut-takut, jangan nak ketat-ketat mau. Buat relax je. Lepas tu kalau kadang-kadang tu salah ni, dia orang akan approach kita balik tau. Macam kita cakap macam something yang macam macam mana? Macam kes hari tu, dia kata dia memang ada kat belakang bangunan tu. Dia kata, tu cakap kat dia, aku nampak kau panjat. Bila kata kita cakap nampak dia panjat, masa dia lompat tu, dia dah terus letak. Macam dia ingat kita bodoh. Kadang-kadang sebab satu lagi ATF pun ada. ATF masuk dalam tu cakap je sebagai muntajim. Jangan cakap sebagai wakil, tak nak. Sebab dia orang takkan bagi wakil masuk. Dia akan bagi muntajim saja masuk. Cakap bagi muntajim sebab apa? Bagi yang mangsa ni cakap dan apa yang dia cakap oleh pesaran ni kita faham. Kadang-kadang pesaran ni pusing balik. Dia cakap ada budak ni bukan percaya Hakim. Contohnya. So bagi biar korang yang faham benda tu. Faham apa yang dia cakap. Bukan faham apa yang dia cakap saja. Apa yang dia cakap tadi. Sebab dia ni kadang-kadang dia pusing banyak arak saja lah. Jual beli 10 kes pun pusing lagi. Akan lagi benda macam ni kan. Lepas tu kenyataan dan juga percakapan kena jelas. Tak mau wadim muslim, tak mau. Kita nak bagi jelas terus. Sebab pendakwa raya ni dia orang bukannya kes kita je sahaja, bukannya dia datang tempat tu hanya untuk kes kita je, tak. Sebab siapa yang kat luar tu yang tunggu turn. Kadang-kadang kita pula yang kena tunggu turn. Mungkin sebelum tu ada 2 kes lain ke. So bagi percakapan kita jelas dan wadih lah kita kata. Tu dia masuk, dia bukannya masuk sekali untuk keluar, dia dah habis dah, tak ada. Masuk dia sampai-sampai dia orang akan cakap dengan polis dulu pasal kes ni. Lepas tu dia orang akan panggil pesalah. Pesalah masuk dulu. Pesalah masuk dulu, cerita. Okey, dia akan panggil pendakwa. Pendakwa pula kita dah masuk dah. Masuk cerita apa yang berlaku semua ni. Lepas tu dia akan okey, tak apa, keluar dulu. Dia akan bagi contoh, ada apa yang pesalah ni cakap tipu macam apa yang kita cakap, dia akan panggil balik. Itulah urusan dia. Keluar masuk. Kalau kata dekat mahkamah betul, pesalah sini, pendakwa sini. So dia orang tak perlu keluar masuk. Nak tukar-tukar je. Tanya ni, betul ke ni? Macam tu je. Tapi yang ni sebab kita tak ada kandang. So keluar masuk macam tu lah. So tak payah nak penat-penat lah. Tadi dah masuk. Tak mau penat-penat, nak relaxkan Allah kan. Okay. Itu antara prosedur biasa dia. Keluar masuk. Sampai last kali bila dah confirm tu, okay, dia akan cakap syukran. Maksud dia dah bagi tahu lah. Kalau kata kita rasa dah macam habis ke? Tanya dia. Dah habis ke? Dah. Keluar.
buat relax, buat tenang, balik rumah makan. Buat tenang je. Tunggu je nanti okey. Lepas tu contoh orang kata jika ada keluarga yang datang macam saya tu sebenarnya rasanya ada je beberapa orang follow tentang ada budak kita yang kenal dengan family tu kan. Kau juga apa kan? Actually saya pun kenal juga dengan family tu. Jadi sampai tu memang saya diberitahu oleh akhwat tu, Hafiz kenal kan gini ni. Kenal. Tu anak dia tu. Maka sampailah dekat pendawaan tu, ayah dia datang. Hafiz, anak ni nama sekolah lah. Saya pun kalau nampak dia macam sebab kita baik dengan dia. Ni keadaan dia, saya kenal lah orang tu. Kalau tak kenal lagi bagus, lagi mudah lah. Jadi sebab saya kenal, saya cakap je, minta maaf saya tak ingat siapa. Cakap tu, walaupun ingat saja, ingat rumah dia kat mana, anak dia semua pun ingat. Tapi cakap paksa sebab budak Melayu yang kena. Cakap tipu dia, cakap minta maaf, memang saya tak ingat lah. Sebab benda tu dah setahun dah. So kalau kata contoh ada keluarga yang datang, abaikan saja. Dia datang ni. Kau duduk je balik. Ada kursi, duduk, kan set main. Tak payah nak tenang, tak payah sabuk-sabuk apa. Uish, tak payah ni. Tak payah, sebab polis takkan bagi dia orang sentuh orang. Jangan risau. Dalam tu tempat polis jaga. Tak ada kau nak takut kita tiba-tiba pisau ke. Itu dalam filem adalah. Dalam filem tiba-tiba family datang boleh pisau. Kau lepaskan anak aku sekarang. Itu filem Itu filem. Masa ni lah kau orang akan rasa terbayar-bayar macam dalam filem. Saya pun pernah terbayar tiba-tiba penjenayah terlari. Bawa pisau polis ni. Bawa lari tembak orang. Awal-awal lah. Filem sangat aku ni. Itu semua filem. Tak ada hakikatnya. Kalau ada pun 0.0005%. Tak ada berlaku insyaAllah. Yang risaulah pasal tu tak ada yang kata kita nak tembak tak ada. InsyaAllah. Lepas tu, okey, kau nak faham selepas habis pendakwaan. Yang itu kes tu 2 minggu. Dah tempoh 2 minggu ni diberi masa untuk keluarga berjumpa dengan kita. Dia tak tahu dah betul ke tak. Maksudnya bukan diberi masa keluarga. Tempoh 2 minggu tu kita tarik balik dakwaan kita. Gugurkan kes. Tempoh dia 2 minggu. Masa tu lah keluarga tu akan datang cari kita. Macam kes tu kes Anas. Tak apalah, itu sebab pun itu dah memang kes famous pun. Anas, lepas tu ada kes-kes lain lah. Banyak yang family datang untuk pintu tengah malam, kacau anak bini semua ni cari untuk gugurkan kes. Sebab dia bagi dia tempoh 2 minggu tu untuk gugurkan kes. Dan sebenarnya 2 minggu tu lah satu dia risiko bila kata dah sampai benda ilham ni, orang tahan tu lah. Tahan dia, orang cari. Yang orang cari ni kau jangan risau. Dia takkan colek korang punya, insyaAllah. Dia colek korang, anak dia masuk penjara terus. Dia pun tak bodoh untuk buat macam tu. Jangan risau. Dia nak tiba-tiba dia datang depan. Orang dah ketah-ketah. Saya pun kawan-kawan ni, ada orang nak colek korang ni. Jangan risau, tak ada punya. InsyaAllah tak ada. Anak dia, tempoh 2 minggu tu bukan tempoh 2 minggu untuk ikat jamin. Anak dia sepanjang tempoh 2 minggu tak ada ikat jamin. Kau faham kan? Ikat jaminan. Ikat jamin bayar, lepas tu dia boleh keluar. Sampai kata perbicaraan. So dah tempoh 2 minggu tu anak dia tak diikat jamin tau. Hanya selepas 2 minggu tu boleh ikat jamin. Jadi dah tempoh 2 minggu tu tak diikat jamin. Sepanjang tu dah anak dia ada dalam penjara. Dan sepanjang tu dah ada orang tak boleh sentuh orang. Kau tak payah layak. Cuma orang penat sikit lah. Orang datang cari push ni, minta maaf semua. Kadang-kadang orang offer tau. Kata rumah dia pecah rumah kita. Jangan kau offer berapa ribu kau nak bayar. Apa akan bayar? Berapa ribu kau nak? Apa akan bayar? Asalkan kau lepas anak aku. Jadi kalau yang jenis boleh cakap lah. Kata aku tak nak pun duit kau. Aku just nak dia dapat hukuman dengan apa yang dia buat. Kalau kata kau bercakap lah. Kalau tak dia cakap, buat bodoh je. Itu macam pernah je. Dia datang tengah malam, jadi bodoh dia tak tahu nak buat apa, tak pergi. Dia cakap, aku pun tak nak kau punya maaf kau pun. Aku tak, sebab anak kau kena pisau, dia letak dekat leher kawan aku, lepas tu kau nak aku minta maaf macam tu. Kalau anak kau kena macam mana? Anak kau kena lagi, ada pengamuk kan? Tahu kan Arab kalau kena kan? Bergaduh, satu kabilah, mati 10 orang. Yang kena orang je. Kes dia seorang je, yang mati 10 orang. Dia kacau. Jadi cakap kat dia kadang-kadang dia orang faham. Orang faham dia, bahkan sebenarnya pesalah-pesalah ni, anak dia orang ni kenapa bila kata mostly bila dah kena tangkap polis, dah masuk kes, dia takkan buat lagi dah. Kenapa? Sebab bapak dia dah bantai dia habis-habis lepas keluar dari penjara. Sebab anak aku dah malukan keluarga aku. Macam tu lah yang berlaku. Dan muka yang budak yang kita orang dapat hari tu sampai sekarang tak nampak kita dekat sini. Tipu, cuma dia orang terdesak tu. Tapi kalau kata kita memang sakit hati sangat, rasa ya Allah apa hal kau buat macam ni. Memang sakit hati sangat. Tuan lah, proceed the case. Tapi kalau buat gugur kaki ni saya tak galakkan lah. Benda tu korang rujuk dengan Hazmi sendiri lah. Itu bukan usaha saya je sekadar
Benda ilham sahaja. Okey. Jadi kalau Fanny kacau, jangan nak takut-takut, jangan nak lari-lari. Buat relax, tak ada masalah. Dia orang takkan sentuh. Dia orang sentuh kita, ingat tu, dia orang sentuh kita. Anak dia yang muda-muda duduk dalam lokap tu. Lokap tahu kan? Lokap ini istilah penjara. Lokap ni dekat balai lah. Penjara ni kan penjara lah kan? Anak dia muda-muda dalam lokap tu, kalau dia kacau kita, masuk penjara terus. Confirm. Cok. So benda tu tak perlu nak risau-risau, insya-Allah tak ada masalah. Kan? Ya. Kalau budak orang ni macam saya pengalaman dia sendiri saksi kan. Kalau yang Wan pernah jadi, Wan tak dalam tempat kejadian pun. Semuanya mangsa dan saksi tak dapat nak cakap dalam bahasa Arab dengan baik. So macam waktu tu Wan memang zero, tak tahu apa-apa pun. Jadi bila kita nak pergi sampai kat situ, macam mana tips lah untuk kita nampak teratur. Kita akan ceritanya, dia akan tanya kita kan, okey, apa yang berlaku. So kita translate balik kepada saksi tu, okey, apa yang berlaku. Lepas tu saksi tu dia akan beritahu, okey, saya baru balik daripada sekian. Okey, kita terjemah yang tu dulu. Jangan kita baru balik kita terjemah pula sampai Z. Tak, lagi cantik kalau dia cakap satu paragraf itu kan, kita translate yang tu. Betul dia cakap lagi, kita translate yang tu biar nampak teratur. Dan jangan dan kita elakkan daripada kita sendiri pula yang provoke ataupun kita yang macam bagi hint apa dekat saksi tu. Kita sebagai mutarjim so kita kena betul-betul neutral lah. Kalau kita bukan saksi lah, kalau macam Hafiz dia memang saksi sendiri nampak kalau kita memang zero, dia tunjuk kita zero. Kita jangan macam contohnya saksi dia bukan aku tak pasti aku nampak ke tak macam tu apa nak cakap apa ni macam tu. So kita cakap kat dia jangan elakkan benda-benda tu, jangan elakkan side talk yang bahasa Melayu punya kan. Sebab kita tengah mutarjim depan yang kita dah bersumpah pernah awal tadi. Yang tu lah kot untuk orang lain tu. Tadi yang Abang cakap apa? Dia cakap cakap dulu pun tak paragraf paragraf dulu. Maksudnya jangan kata dia cerita panjang, korang sinopsiskan dia. Benda tu sangat-sangat tak elok. Sebab hakim ni macam pendakwa raya ni, dia orang ni bukan bodoh. Kalau dia orang bodoh, dia orang tak jadi pendakwa raya. Kita kena ingat tu. Jadi dia orang untuk pendakwa raya tu, dia orang belajar macam-macam, lisan, bacaan bibir semua dia orang tahu semua tu. Kalau tiba-tiba kan budak ni cakap panjang 5 minit, jadi kita terang kat dia seminit, agak-agak dia akan fikir tak asal macam ni cakap lama ni cakap pendek. Benda tu dia orang akan fikir sebab benda orang raya ni jangan risau. Dia orang ni bukannya bodoh. Sebab tu dia tidak worry. Kalau bodoh dia bawa taksi lah. Peningat tu. Jadi peningat tu. Jadi jangan kita anggap dia orang ni pendakwa raya ni macam marat kan, jangan. Respect dia orang, kena hormat lah. Apa yang apa masa cakap kita cakap jangan kita nak pusing-pusing buat bahasa lain kan. Okey, tu sajalah. Baiklah. Kalau soalan Buka tu soalan. Yang ada ke fungsi lain untuk mula ilham? Sebab saya pernah kan kalau macam yang sini terangkan macam mesti pasal pendakwaan kan. Macam kes-kes yang berat tu. Saya pernah buat yang macam kes yang tu ringan je, macam kecicilan barang, tapi dia suruh pergi ke muda ilham. Kenapa? kecicilan barang cerita sikit. Maksudnya macam cerita tu dia macam tinggal barang dalam teksi lah pun. So macam ingatkan nak buat laporan pergi ke Janubi, tapi polis Janubi tu suruh pergi ke muda ilham tu. Nazmi? Tahu tak? Tahu tak? Sebabnya kita nak apa kan? Kita nak dakwa kan? Tapi dia macam suspek dia tak jelas pun. Macam tinggal dalam teksi apa semua tu. Tapi dia Kes bawang pendakwaan kita. Kalau sebab tu dia orang tanya, korang nak dakwa tak kan? Kalau kita dakwa memang kita akan pergi benda ilham. Sebab semua kes akan dapat benda ilham sebenarnya. Sebenarnya cuma kalau polis punya, sebab apa kalau kita sampai pada polis lambat sebulan, 2 bulan. Sebab dia orang kumpul kes macam seminggu baru dia orang pergi. Itulah kerja polis, dia orang lambat sikit. Kalau kita pergi sendiri memanglah cepatlah. Cuma kita penatlah kena pergi sendiri benda ilham tu lah. Tak kita ni nak dakwa. Bukannya kalau kita serah kepada polis memang kita tak perlu pergi pun benda ilham. Nampak? Budak ilham dekat Abang Roisi. Jepang Jifat pada ni ke? Ayuh lah. Jifat mana ni berani kan? Belah tu. Yang nampak macam bangunan tu kosong. Gitu. lepas tu kalau macam dalam kes yang kawan cerita pasal apa, orang tu nak beli rumah kan, yang jual rumah kan, maksudnya kita beli rumah orang tu kan. Jadi kalau macam Moses sekarang ni macam Malaysia yang dalam teksi, which is teksi tu
bergerak. So macam kita tak boleh nak mark taxi tu dia dekat mana masa kan. So macam ada apa ke tak? Kalau ni nombor plate tu semua. Nombor plate tu dah hafal lah pun. Macam memang setiap kali kes taxi memang kes orang tu. Kalau yang tu boleh bawa khidmat usrah lah macam tu. Sebabnya kita dah ada nombor plate dia. Lepas tu kalau boleh dapatkan kadang-kadang dia pakai ada ni kan. Dia dekat pengalan dekat depan. So kalau tak tampai ke apa ke tapi dah boleh bawa khidmat usrah lah. Bagi tahu. Saya tak tahu pernah bapak cik ni tapi nombor plate kereta dia. Selalunya dia punya kereta ni. Macam tu. Maksudnya kita at least dia ada. Tak galakkan sangat sebab takut macam mana main call je kan main call je dan ATF je lah aku pegang ATF je pegang dan kalau macam mangsa tu dia lapor lepas tu dia tanya dia kan awak pernah jumpa tak orang ni kita selalu je pagi-pagi kalau saya nak pergi jamiah selalu terserempak mungkin boleh lah aku bagi kat dia nombor tu ke macam tu sebabnya kalau kita bagi kat orang ramai pun tapi kalau dia tak boleh nak bahasa Arab dengan baik pun macam nak tahan kita juga kan so tak boleh nak So kalau macam kes awak terus ke Himayatul Usrah tanpa perlu ke sendiri. selalu macam tu Pasal jumpa 16 tahun terlepas kan 16 tahun terlepas tu kes macam mana? Tikam orang ni jadi pantai mak bapak semua ni itu kes Joanna yang memang masuk sekolah Joanna. Jadi kes-kes yang terpencil bagi dia orang kita terpencil mungkin dah terpencil mungkin dia orang tak keraskan sangat tentang hukuman lagi Maksudnya nak tanya, macam mana dasar kita nak percaya pihak kuasa kan? Faham? Maksudnya kita dah report dah. Report tu maksudnya lagi terukkan keadaan. tak apa yang pasal apa tu pasal tu report menurunkan keadaan jangan dah report je biar terus pun kita nak macam mana hakikatnya saya pun selalu sebut benda ni kalau member duduk sebut kan stres harap ini bagi mengaji aku pula ini kan kita duduk kat mana? Kita kat Jordan. Jordan ni apa? Arab ke? Arab. Tak ada banyak benda yang boleh kita buat. Tapi lagi mana kita fight lah tentang tu sebenarnya. Tentang kes ni kita fight. Tapi yang paling penting jangan fight seorang-seorang. Ajak kes sekali. Sebab benda ni saya dah kita sebut lah. Duta baru ni insya-Allah lah dia khair sikit. Dia khair banyak. Saya dah selalu jumpa dengan dia pergi bincang dengan dia pun selalu tanya saya kita duduk satu meja bincang pasal kes, dia tanya saya pasal kes-kes sebab dia kata you well known as ini. Saya tanya kan. Jadi dia kata dia pernah sebut juga bahawa kalau pelajar Malaysia punya keselamatan dekat Jordan itu tegur kat saya sendiri akan jumpa raja dia. Dia janji dia kat kita. Jadi percaya tak percaya nombor dua lah. Hakikatnya memang kita kena telan bahawa memang kita tak boleh nak sayang 100% polis. Jadi ni. Sebab tengoklah macam mana kalau kes melibatkan Arab sendiri, dia orang kejar cepat-cepat. Kalau kes kita sendiri, faham macam mana dia buat kerja kan. Tapi nak tak nak kita kena proceed lah, hidup. Itu je boleh bagi komen. Selama 3 tahun yang terlibat dengan polis macam tu lah. Macam kita pergi jumpa malam yang yang tersebut pasal jumpa dengan Kota Polis Utara. Saya ada sekali malam tu. Saya memang pergi sekali. Dia orang sendiri yang call saya, yang ajak pergi sana, okay, saya pergi. Jumpa. You know what? Ketua Polis tanya, tak apalah dia dengar semua cerita banyak kak. 18 laptop kot. Banyak Thailand ada rumah Malaysia 6 rumah. Lepas tu dia tanya Ketua Polis Irbit ni lah. Berapa lama? Sebab Seminggu. Dia cakap dekat ketua dia seminggu. Tak ada berapa lama dia nak selesaikan kes 3 minggu. Polis dengan polis punya perangai. Kata kita tak lagi kita ni. Nak cakap lah kalau dia orang dengan ketua dia boleh kencing dan kita dah lagi lah. Tapi alhamdulillah lah kes tu selesai, barang dapat banyak lah alhamdulillah. At least kita usul dari situ walaupun kita kena marah kata apa kita tak kisah. Yang penting hak dapat. yang paling penting kita jangan fikir pasal kita cari tak percaya polis. Kita hak untuk orang, untuk masa kita berjuang untuk tu. Buatlah saya mungkin. Orang kata perjuangan ni tak mudah. Kalau perjuangan mudah tak nama berjuang. Itu je orang cakap. InsyaAllah, itu sajalah. Baik, tanya sikit. Contoh lah, kalau memang kita nampak dia memang curi barang kita kan. Masa, contoh dia macam masuk rumah kita sendiri kan. Boleh ya, maksudnya kita touch dia dulu. Dan sampai tahap mana lah boleh touch dia tu. Kalau ni kita nampak dia masuk rumah, lepas tu kita nak bantai dia. Pecah muka. kalau orang bagi Tak apalah, sebab ni pun macam slot untuk mentor. Saya tanya, orang tanya saya jawab.
mungkin pendirian KK berlainan, saya tak tahulah. Walau, tapi bagi saya pernah benda ni itu macam ada sekali itu kes dia akhwat dalam rumah. Lepas tu ada lelaki masuk. 3 orang dalam rumah, setiap orang tu dalam bilik. Lelaki masuk, lelaki ni pergi dalam bilik akhwat ni. Lepas tu apa benda yang dia buat, katanya dia tak buat apa-apa pun, cuma akhwat berjerit. Lepas tu maksud lain datang, lelaki ni keluar, Arab ni keluar. Pak Is ada. Benda ni saya ada bincang dengan Pak Is sebenarnya pasal ni. Pasal touch tak touch ni. Satu, yang first kena tahu, kalau dia dah masuk rumah, kita ada hak untuk bantai. Tapi sebaiknya nasihat saya, make sure ada kawan. Bukan make sure ada kawan untuk backup kita bantai dia, tak. Saksi. Itu boleh penting. Macam saya cakap, tiba-tiba orang call Pak Is. Contoh aku, Pak Hasmi tak apa-apa nak umpal kau. Pak, dapat sampai tu kau masuk rumah tu, masa tu dia tak ada dalam rumah, dia ada depan pintu. Akhwat ni nampak, akhwat ni dengar dia dalam rumah. Dia pun keluar rumah, dia dekat depan pintu, kita sampai, orang ada bantai dia ramai-ramai. Salah siapa? Salah kita. Saya tak percaya. Sebab kita tak saksi yang meletakkan dia dalam rumah. Lagi-lagi silap dia, akhwat pula dalam bilik semua. Silap siapa kat situ? Bukan silap akhwat dalam bilik, silap siapa yang tak kunci pintu? Hantu kena tengok balik. Jadi, kalau kata macam tu, tapi kalau macam tadi kan, kes dia ambil barang kita, handphone. Dia ambil. Nak bantai lah. Tapi ada pesanan ada pihak polis, bantai boleh, tapi jangan sampai mencederakan yang berat lah. Sebab benda tu bukan masalah pada polis, masalah pada kita balik nanti, family dia. Jadi kita kena ingatlah, dekat Arab ni government tu tak kuat sangat. Kabilah dia lagi kuat lah. Kabilah dia 50,000 orang, polis tak sampai 10,000. Kacau kat situ. So lagi boleh elakkan tumbuk-menumbuk, elakkanlah. Tapi kalau dah kita minta dengan dia tolak kita balik, dah berlaku touch. Ini nasihat saya lah ni. Kalau ada seorang yang dulu pun saya belajar adalah pertahanan diri sikit. Coach selalu cakap dalam pertahanan diri sekalipun, masyarakat sekalipun, coach akan cakap kita, jangan sentuh orang saya mana untuk sentuh kita kan. Dalam kes sama tak? Kalau dia bagaimana kita boleh minta cara baik, minta cara baik. Tapi kalau dah dia tak bagi juga, kita minta cara kasar. Bukan minta cara kasar, dia tumbuk tak. Minta keras sikit. Kalau dia tolak, mak terus. Selesai. Macam hari tu pernah kita nak kejar baru langsung dulu lah. Masuk rumah, kita kejar. Member seorang ni Nabi hentam. Saya tarik balik rambut ni ke belakang. Kena hentam dia kenapa? Member tu pula tengah lalok, tengah high. Ambil barang lah. Lepas tu member ni nak bagi hentam. Kadang-kadang nampak tangan dia dekat belakang. Tiba-tiba kalau pisau pun kita tak tahu. So elakkan. Lagi mana dia tak sentuh kita. Kalau dia sentuh kita, go on lah. Proceed. Tapi jangan sentuh. Tapi jangan pukul. Dua-dua benda jangan pukul. Kalau masuk rumah tak pun nak guna besi tu. Perang, batal lah. Ke dalam rumah kita. Dua rumah yang guna. Itu kita akan disalahkan balik. Sebab senjata tu dikira senjata. Dalam rumah pertahanan diri. Luar rumah mencederakan orang. Macam pisau. Kenapa kita tak boleh bawa pisau dalam beg? Pisau tu dikira siapa yang bawa pisau memang niat dia mencederakan. Sebab kalau nak pertahanan diri tak payah guna pisau, tak apa. Tangan ada, kaki ada. Kaki boleh lari, tangan boleh tolak. Contoh kan. Jadi polis tak bagi guna pisau. Macam pepper spray lah. Pepper spray kalau tak, kenapa orang kata tak boleh bawa dalam beg? Sebab benda tu mencederakan. So dalam bab pukul-mukul, nasihat saya kalau dia tak sentuh kita lagi, jangan sentuh dia lagi. Kalau boleh minta cara baik, minta cara baik. Tapi kalau dah memang tegak sungguh kata, kita pula ramai, pantailah. Dengan syarat kita yakin dia, kita nampak dia ambil. Itu je lah. Kalau memang kita yakin lah. Ada satu Hafiz ingat tak satu kes ni yang akhwat tu dekat ruang tamu. Lepas tu ada Arab masuk, peluk dia di belakang. Housemate dia ada tapi housemate dia dalam bilik. Lepas tu bila housemate dia dengar kawan dia jerit, housemate dia takut, tak boleh nak keluar. Housemate dia dalam bilik. Waktu tu orang tak tahu nak kata apa yang sebaiknya housemate dia lakukan kan. Sebab kalau macam memang dah jenis orang yang takut ni dia keluar pun kamu lagi takut. Dia ini orang kena peluk. Tak tahu nak cakap apa tapi macam Hafiz pesan tu lah kot. Bantai lepas kita bantai dia untuk lepaskan diri lah. Jangan sekadar jerit dan tak buat apa-apa. Maksudnya kita bantai dia tu bukan untuk kita nak cederakan dia, untuk kita nak lepaskan diri kan. So macam kelas sebelum ni ada buat ajar kan, macam mana kita nak attack kat mana-mana part supaya kita nak lepaskan diri je pun.
kita bukan nak bantaikan dia apa, kita nak lepaskan diri. Kalau macam berlaku yang kes kita sebagai housemate kat dalam, kita dengan housemate kita ni terpulang lah, masa-masa fikir lah apa yang sepatutnya dilakukan. Tu housemate dah apa kes zaman wan ke kes zaman kita orang. Yang dua orang aku naik taksi, seorang duduk depan, seorang duduk belakang. Depan ni kena raba, yang belakang ni tolong gosok bahu sabar. Okey kita. Sabar. Yang depan ni dah nangis-nangis, yang belakang ni tolong sabar. Sebab dia takut. Dia tak tahu nak buat apa. Dia pun pegang memang belakang ni sabar. Dah sampai rumah dah. Itu salah, itu boleh disebabkan dengan apa yang Wan cakap dah. Buat berhenti. Jangan takut. Kita dapat tak dalam kalau rasanya kalau ada depan tu mungkin dia pun jenis yang akan buat kalau macam orang yang belakang tu ada depan nampak dah perangai dia macam mana. Sabar mungkin dia ada depan tu mungkin dia akan biarnya. Tapi jangan jadi tentu. Apa ni jagalah jaga benda tu jaga. Benda tu bukan masalah kan konstitusi ni bukan hanya Melayu tau. 2012 700 lebih. 2018 2013 800 lebih. Dari dia benda ni meningkat 2014 1000 lebih kes yang seksual. Berarti bukannya hanya melibatkan pelajar Melayu saja. Dan masa sekali fight kan bukan kita kena buat spanduk duduk depan ni tak payah. Apa aja kena tindakan. Tindakan tu jangan takutlah. Yang tu je lah yang pasal lagi nak nama lah yang pasal taksi tu. Ada apa lagi yang lain? Kalau tak ada mungkin Wan nak share aku satu ni kes ni. Antara kes yang Wan pasnya Azam sendiri lah minta tolong dia untuk susunkan ayat sebab kes kalau boleh tak kalau Wan nak baca satu perenggan betul Wan nak minta seorang untuk tarjim. Ajalah tengok seorang kita faham. Ayat simple je pun, serius. Simple je. Right? Okay, baik. طيب هاي في واحد صاحبتي هي كانت بدها طلع من تحت إلى بيت صديقتها من الطابق الأول. اوكي siapa yang nak? أول أولي اوكي لا جزء اوكي طيب هي كانت بدها تطلع لفوق لبيت صديقتها في طابق أول. Sorang. Kat tangan. Tak, salah tak apa kita nak baik. Apa dia nak pergi makan baju tinggal satu. Okey. Cantik full. Full. Kataan bukanlah full maksudnya setiap patah tu tak. Maksudnya contoh dia kata hiyakanat bidha apa benda yang maksudnya kalau dah yamuk ke? Just alah kacau dah yamuk dia sini. Translate fully dia. Kita tak kena salih. Tak apa. Yang tu dah elok dah. Cuma translate biar full. Okay. Next pula طيب في درج في واحد من أمامها حاول ما يخليها أن تمر لكن هي بدها تمشي سريع لفوق. طيب في درج في واحد من أمامها حاول ما يخليها أن تمر لكن هي بدها تمشي سريع لفوق. Salah. Try je. Okay, dekat tangga dia nak ada seorang ulang ni. في درج في واحد من أمامها حاول ما يخليها أن تمر apa dia حاول ما يخليها أن تمر halang dia untuk berjalan di atas. أيوة. لكن هي بدها تمشي سريع لفوق. Tapi dia nak jalan cepat. Alright, okay. طيب حس الشاب صار وراءها وضمنها من وراء. Okay. Siapa? Siapa? Oh, dia sebut Syab. حس الشاب صار وراءها وضمنها من وراء. Okay. Seorang sahabat tu tarik طيب حس الشاب صار وراءها وضمنها من وراء. seorang tu jalan belakang dia dan tarik peluk. Okay, translation dia okay. Tadi kan sahabat ke depan dia. Hasa syab waraha. Sekarang syab tu dah kat belakang dia sebab dia nak jalan cepat ke depan kan. Wa dhammanha min wara dan peluk dia dari belakang. Dhammanha. Okey. Dhamman ni masuk dia kalau dalam bahasa Arab dia apa panggil? Meliputi, merangkumi. Jadi dalam bahasa
Gangguan seksual dia meliputi apa meluk. Macam tu lah. Baik. Okay. شاب مسك جسمها والأخت سيحت. Okay, salah. Siap. Alright, okay. سيحت dia jerit Sayahat. كانت الأخت كانت محفظتها موجودة داخل كيس اللي هي حاملة. كانت الأخت كانت محفظتها موجودة داخل كيس اللي هي حاملة. Ni sini Azam ni. Senang tu. Sarang. Okey. Aku waktu ada something untuk yang untuk tahan tapi dalam beg tu. Okey, mahfazat okey. Kanat mahfazatha beg dia maujudah dakhil kis, ada dalam plastik. Ili hiya hamil yang dia tengah bawa. Okey, so dompet dia dalam plastik lah. Okey, dia tengah bawa beg plastik kan. Okey, syab akhadha mahfazah wa harab. Ambil dompet lari. Ambil beg lari kan, harab. Okey, dapat ada punya. Ingatkan tak ada. طيب الأخت لحقت طيب الأخت لحقت أمسك الشاب ولكن الشاب حاول أن يضرب الأخت. Okey, dapat tak? Okey, nasib sah. Dia try nak mengalah tapi berada terpukul dia. Okey, berada terpukul dia. Okey. Al-ukht lahagat dia sempat amsak syab masakat syab. Okey, dia sempat pegang syab tu, tapi syab tu berada tu cuba nak pukul dia kan. Okey. Lepas tu al-mahfazah waqa'at wa syab harb wa raqad. Ini dasar penutup kan. Okey. One translate yang lain Okey. Kena ada orang nak translate. Hilang dompet. Macam mana? Terjatuh. Lepas tu berada okey. Itulah. Okey. Waqa'at al-mahfazah syab harb wa raqad kan. Dia escape dan dia raqad tu lari lagi, memang lari laju lah. Okey. So ni few ni lah things kan. Maksudnya macam nak kata macam ni lah. Kalau kita nak translate tu secara teratur kan. Every word tu kita translate dan kita guna dia kan. Kanat masakat, sayahat, so kena guna benda tu. Tapi kalau lelaki macam mana pula kan, masak je lah, bukan masakat lah kan. Benda tu kan kita susun dari mana-mana. Jangan macam obat dia dah jatuh, tiba-tiba kita nak cerita pula dia yang tadi kat tangga tadi. Susun elok. Macam tu lah kot. Okey. Tu daripada bersyarat tu bahasa Melayu. Melayu. Dah dengar semua kan? Bad way apa? Menghalang. Ada dalam ayat tadi ada. Hamil ma yakhmi. Ayuh. Tamam. Terjatuh. Yoga. Oh, apa? Apa? Tak jelas. Buat akhir. Ayuh. Taman. Apa tu tadi? Yang paling syok tu. Meliputi. Memeluk. Tadi dah sebut pasal memeluk kan. Lepas tu Ni apa? Batang besi. Batang besi, curucuk, jeriji. Bukan curucuk lah, bukan jeriji lain. Cungkil. Mencungkil. Mencungkil. Senang. Perkataan dia senang. Lagi satu lagi bahasa Arab yang seronok dia sebab dia lebih kurang hafazah, berjaga. Kalau menjaga duit, mahfazah. Kalau susah pun kan. Damna termasuk memeluk. Damna kan. Lebih kurang je semua. Jadi benda tu simple je, korang akan belajar serius. Setahun korang kerja kekek, insya-Allah keluar kekek tak boleh cakap Arab lagi. Balik Malaysia lah. Itulah insya-Allah. Lagi-lagi Hazmi yang saya ni lagi-lagi kekek dan nak kekek.
Macam saya dengan Amir Hamzah ni tak terlibat KK pun sebenarnya dulu. Tiba-tiba pula berjuang bersama-sama. Dua-dua pun tak pandai nak bahasa Arab. Tapi sama-sama belajar lah. Ni Azmi lagi lah. Dah main lagi KK. Naik dah KK. InsyaAllah lah bahasa dia insyaAllah. So korang semua setahun ni bil khair lah insyaAllah. So kalau macam ada poket yang kita tak tahu, tak ada masalah betul yang tadi yang kita tak tahu menghalang daripada jalan, kita tak tahu menghalang tu exactly apa dalam bahasa Arab. So kita kata je lah ma yakhaliha, tidak membenarkan dia sepanjang sikit kan. Tapi nak syai'in. tak apa. Mana apa? Yamna. Yamna. Kan. Kalau tak poket tak ada panjang. Arab ni semua boleh. Special bahasa Arab ni. Okay, ada apa lagi ke? Belajar Ajar bahasa Arab ni. Okey, baik tak. Kita kena ni lah. Contohnya macam kalau perbualan seharian, contoh kalau berurusan dengan tuan rumah ke, janganlah lepas kawan je yang ni kan. Kita sendirilah kena ke depan. Sebab banyak je poket-poket. Contohnya kalau aku tak masuk KK, kalau Wan tak masuk KK, Wan tak tahu pun perkataan-perkataan ni. Tapi sebab dah masuk so kita kena ambil tahu. So, sama juga lah kalau kita tak biasa berurusan rumah, tak kena ambil tahu pun lah. So, okey. InsyaAllah. Tak amal pun benda ni. So ni, semua yang masuk ATM ni akan kerja dengan KK ke tak? Tak. Kerja maksudnya kerja. Maksudnya bukanlah kerja, maksudnya terlibat KK. Alhamdulillah kan. Lepas tu kawan ni, aku nak kau siapa? Mai, aku belajar, aku itu jom kita pergi balai. Senang, tenang, aku cakap polis kan. Kau power tu, kau power. Tak ada ATM. Tu, jadi tak perlu kata tak dapat masuk KK pun kita jadi dah no, tak payah. Guna benda ni. Hidup korang lama kat sini 2 tahun sermuk. Jas lagi 4 tahun. Banyak lagi korang nak fail. Baru 2 tahun kat sini baru korang kenal. Panjang ni Arab, pendek ni baru korang kenal. Serius lah, nanti korang naik tahun 4, 5, 6 lagi banyak korang kenal. Lagi-lagi masuk klinikal. Panjang lagi. So gunalah apa yang korang belajar ni. Ya kelak nanti tiba-tiba kan sakit korang kata ya kelak lah Senan. Macam pernah dengar ke lah. Macam pernah dengar kan. Contoh saya akan berlaku. So, saya nak down. Ada rezeki korang, insyaAllah korang masuklah KK. Kalau tak ada rezeki tu, rezeki kot lain tu, insyaAllah. Okay, nasihat tu lah, pesanan. Last week kalau pasal study yang macam kalau KK ni, dia memang 24/7 now. Kes berlaku kalau Wan ingat, kes pertama Wan time tu 12.30. Dia dah short-short tidur kan. Tiba-tiba kita call kan. Ada kes tu semua. So kita kena prepare lah benda tu. Jadi ATF pun sama juga lah kan. Mungkin macam tiba-tiba KK dah orang kat bawah kan. So marah kat ATF. So kalau pukul 2.30, 1, 2, 3 pagi jadi 5, 6 pagi takkan kita nak kata aku nak tidur lah macam tu kan. Macam tu kan. Ini memang tugas kita kan. So kita memang kena pergi lah. Kadang-kadang tu memang time tu lah kita ada masa untuk nak study. Time tu lah datang untuk study. Tapi sebab ada kes kita tutup juga buku. Pergi selesaikan kes kan. Jadi apa kena mafhum lah yang KK ni, ATF ni dia 24/7 kan. Orang tak bagi tahu pun P3 sekali nak ada kes kan. Selesai sekarang tak kan. So jadi apa kena pandai susun lah kan. Berat tidur dan kena yang tu lah kot yang Wan belajar lah kalau tadi nak belajar semua ni ada KK masalah kes tu semua. Kita tolong lah, Allah tolong kita jangan risau. Jangan risau. Lagi-lagi kalau kau pergi budak ilham ataupun pergi pada polis, kau boleh minta surat dengan polis. Cakap pelajar ni pergi pada polis. Dah ada kelas ke apa boleh bawa surat tu. Polis bukan polis, pensyarah kawan, doktor pun dah selalu aku tanya. Cakap dan selalunya dia tak minta surat sebenarnya. Kerja di kelas exam. Pergi cakap doktor saya pergi pada polis tadi. Ada kes apa dia terlepas insya-Allah. So tak payah nak berat hati ke kena kelas ke apa, nanti korang akan rasa mungkin laki dah. Aku tak payah saya nak gemarkan malam. Pagi pukul 12.30 pagi jangan tak kuat dengan laki lah, sikit prepare lah. Mungkin korang bukan kerja KK akan pergi ke rumah tapi kalau laporan tu perlu check korang turun lah. Macam orang kata 247 dan dulu saya punya kes bukannya pukul 7 pagi, 2.30 pagi, 4.30 pagi, pukul 5 pagi, 3.30 pagi orang telefon, kadang-kadang kerja seorang-seorang ni. So benda tu korang akan prepare insyaAllah. Dah, bila? Pada MC dah kita. Terima kasih banyak pada mentor, banyak input yang kita dapat daripada korang. Lupa nak beritahu untuk pengetahuan, saudara Fiazal ni merupakan ketua keselamatan waktu Amir Hamzah tahun dan saudara Wan Haji Rasmi ketua timbalan pengerusi JKK tahun 2 sesi lepas.
ketua LVC selepas. Dan kiranya dia orang ni memang sangat pengalaman lah. Lepas ni kalau ada nak tanya pun boleh tanya. Tadi dia ada sebut sikit pasal nak tarik kes. Kebetulan saya ada tak ada handle, cuma saya ada tahu sikit pasal macam mana untuk gugurkan kes. Ada satu kes ni. Dia waktu tu kami dah dakwa dah. Cumanya lepas dakwa tu duduk kat balai polis lagi. Pakcik dah datang pula. Pakcik datang, kau nak apa untuk gugurkan kes? Cakap gitu kan. Tapi budak tu dia macam malas. Simple kes, dia pun dah malas lah, tak nak tinggal kelas apa semua ni. So dia kata okeylah gugur kot. So bila nak gugur tu, sebab dah lapor kan. So dia suruh turun ke bawah yang tempat yang tu lah, tempat yang kata kes mencuri semua tu. Dia suruh turun ke situ. Turun ke situ buat cakap dia nak gugurkan kes semua. Tapi still kena pergi ke Muda Riam juga lah. Untuk gugurkan kes. Itulah simple. Satu lagi saya nak pesan untuk kalau korang jaga KK ni, dia ATF sendiri pun paling pentingnya ialah dia akan makan masa yang sangat banyak makan kelas sekali semua tu standard lah, penting tu. Bukan sesuatu penting kelas, cuma biasa akan berlaku. Saya sendiri dengan Abel pun pernah ada kes tu, penting kelas. Kemudian sampai saya sendiri pun pernah solat dalam balai polis depan lokap. Solat asar, solat maghrib ke situ. Depan lokap, depan jenayah. Dia memang biasalah kalau makan masa yang lama. Okey. Kalau saya setakat itu lah untuk apa yang saya rasa korang boleh ambil input dari kelas ni ialah balik ni cari bokek lah, macam lompat, mencungkil, menjerit. Balik tu try cari apa masuk bokek. Okay, sini Azam, kalau untuk tahun 1 mungkin tak kenal, Abdullah Azam. Dia baru grad tahun lepas, dia merupakan ketua kesihatan untuk lama dah. Power juga arak dia. Dia ada buat satu video tentang meja dia bukan tentang ni lah, tentang macam langkah pencegahan diri, macam jangan nak menjerit dan suruh dia stop taksi. Dia ada buat satu video, nanti insyaAllah saya akan share dalam group kita. Okay, kalau tak ada apa, saya rasa setakat itulah kelas kita. Yang masih akan datang, kita tutup dengan tasbih kafarah. InsyaAllah. Buku Azam dulu lagi. Macam kes itu, dia kata dia nak ambil pasal orang tu. Dia kata, aku cakap kat dia, aku nampak kau panjat. Dia kata nampak dia panjat, masa dia lompat tu, dia dah terus rekam. Macam dia flash apa kereta tu, apa yang awak tu buat. Keluar. Semasa kejadian tu, maksudnya kalau kata kejadian tu dekat Arabella, on the way nak ke Dua Kubah tu duduk lah dan kereta macam ni. Kalau dia cepat sikit dia tak berhenti dan juga. Dia tak berhenti. Kalau tak ini tak berhenti. Tapi dia berhenti seksi yang Alah, pernah cakap ni dekat dalam orang lain lah. Apa-apa dia buat, dia nak flash ke, dia nak rompak ke, dia nak apa ke, kau buka dulu dia. Dia akan berhenti. InsyaAllah dah akan berhenti. Sebab kereta kata sistem taksi ni, dia ada sewaan sehari, seminggu, sebulan. Jadi kereta tu kita sewa. Dia orang tak akan ambil risiko punya pecah pintu. Nak bayar, dia orang bukan ada duit. Tak ada duit. Jadi buka je pintu, dia orang berhenti. InsyaAllah. Tak ada masalah. Cakap awak yang tu, jangan takut lah. Dia orang buka je pintu, InsyaAllah dia berhenti. Sebab dia orang takut. Sebab tengoklah kalau kereta langgar sikit je, bumper depan, alah retak. Gaduh dah macam nak gila. Sebab apa buat duit? Sebab dia orang kata sewa kan. Lepas tu macam sebab apa Himayatul Usrah, contohnya dia sebut pasal nombor plate taksi. Sebab taksi Arab ni kalau kau perasan lah, taksi lain, orang mandu lain. Benda tu memang selalu. Sebab dia orang sewa sehari ada sehari, ada seminggu. Dia benda tu tukar-tukar. Kalau yang jenis sewa sehari, Ahad lain, Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain. Dia orang malas. Yalah, Arab kan malas kan. Dia orang nak buka file malas. Jadi kalau boleh ingatkan muka dia tu paling penting. Sebelum nak check apa, nak hafal apa pun, dia punya nombor plate, muka paling penting. Aduh. Isu yang taksi lah, melibatkan taksi dalam 3-4 kali juga awak yang banyak. Aku ingat muka dia. Ingat saya. Kalau boleh muka pun dah sebab kadang-kadang apa tu, kalau Himayatul Usrah tak pernah layan, boleh layan insyaAllah. Tu pasal muka, cakap ingat muka dia, tak ada masalah insyaAllah.
baru ni rumah lama dah kan. Rumah masuk mencuri kan. Macam Hafiz pun dia datang rumah tu semua. Lepas tu macam senyap kan. So tiba-tiba ada dia panggil semua kerja Malaysia, kerja Thailand, siapa yang rumah kena masuk tu jumpa kan, buat apa semua. Lepas tu dah sekali ada lah sini-sini mana tak jual kan. Dia jumpa dengan suspek tu yang masuk rumah tu kan. Dan selang 2 minggu dengan cerita dapat balik barang semua, tapi tak dapat pun. Sebahagian je dapat. Lepas tu tiba-tiba kantoi siapa yang masuk rumah tu punya jiran kat rumah tu. Lepas tu selang 2 minggu jumpa balik jiran tu. Dah keluar jiran tu. Padahal kat balai tu dah marah-marah apa semua. Lepas tu jumpa tengah jalan tu, dia pun macam tak puas hati lah. Tuk tiang semua ni kan, cerita kan pasal. Lepas tu nak tanya, macam mana dasar kita nak percaya pihak kuasa, polis apa semua dalam kita nak report apa semua. Boleh tahu asas yang mana tu? Yang budak kecil. Yang serius tu? Tak pasti juga. Satu masalahnya dengan kes tu adalah sebabnya budak-budak tu ada age. Budak-budak tu bawah umur. Bawah umur. Itu masalah kes tu. Itu yang kita memang tak boleh nak panjangkan kes tu sebab 3 orang bawah umur, bawah 18. 4 orang, seorang Syria, 3 orang Jordan, 2 orang tu tengah Taujihi yang memang mak bapak masing-masing duk push gila-gila melalui polis dia orang hubungi sebab salah seorang tu adalah pegawai Mahfazat Irbid. Masa kita orang sampai-sampai tu pun kita orang kena marah sebab saya sebar gambar dia. Polis tu mengamuk kita orang. Kenapa kau sebar gambar dia? Kau apa hak kau gambar ni? Sebab apa? Sebab ketua dia orang call. Pasal gambar ada pelajar Malaysia sampaikan gambar suspek ni di Facebook. Padahal kita tak dalam ruang iklan kot. Kita tak sebab mana-mana, kita tak dalam ruang iklan je. Benda gambar tu. Jadi kita orang dah kena marah first kali. Sebab apa? Bapak dia guna kabel dia. Itu masalah dia, bukan pasal tak boleh ke tak tanya. Itu pasal family dia. Yang satu lagi sebabnya dia orang 2 orang tu